Perkembangan dari Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini, Kerajaan Negeri Sarawak komited melaksana strategi komprehensif dan bersepadu dalam menepani COVID-19 demi keselamatan dan kesejahteraan penduduknya. Buma, apa usaha yang dilaksanakan di sana? Ya, Kak, terima kasih. Kerajaan Sarawak kekal komited pacu negeri tangani impak pandemik COVID-19 demi keselamatan serta kesejahteraan rakyat sekaligus memastikan ekonomi Sarawak terus berada pada landasan yang betul menuju ke arah mencapai status negeri maju berpendapatan tinggi menjelang 2030. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng berkata, ketika negara menghadapi krisis kesihatan ekoran pandemik COVID-19, kerajaan negeri melaksanakan skim bantuan khas Sayangku Sarawak BKSS 1.0 hingga BKSS 7.0 sebagai bantuan kepada golongan terjejas berjumlah 5.3 juta ringgit. Tambahnya, kerajaan negeri juga merangka strategi pemulihan ekonomi melalui Pelan Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang menyasarkan saiz ekonomi Sarawak berkembang daripada RM136 bilion pada 2019 kepada RM282 bilion menjelang 2030. Datuk Patinggi Abang Johari ketika berucap turut bersetuju dengan saranan bahawa sekarang bukanlah masa untuk berpolitik tetapi sebaliknya semua pihak perlu menggamblingkan usaha dan tenaga untuk mengekang penularan COVID-19. Negeri dan negara berhadapan dengan krisis kesihatan akibat pandemik. Tiada yang lebih penting daripada negara dan negeri ditakdir oleh kerajaan yang stabil. Alhamdulillah, Sarawak mempunyai kerajaan yang agak kuat di bawah pentadbiran GPS. Dalam pada itu, beliau juga mengingatkan rakyat bahawa Malaysia dibentuk berasaskan semangat perpaduan dan saling hormat-menghormati antara kaum, manakala nyanyian lagu Negaraku serta pengibaran jalur gemilang merupakan lambang kedaulatan negara yang harus dihormati oleh segenap masyarakat. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2021 Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak di Petra Jaya Kuching. Pada majlis tersebut, beliau turut menyempurnakan sesi pelepasan konvoi Jalur Gemilang melibatkan 22 buah kenderaan daripada pelbagai jabatan dan agensi kerajaan negeri serta persekutuan dengan perjalanan sejauh 34.4 km mengelilingi Bandaraya Kuching. Mendapat gelaran Lubuk Udang atau Apek, Sungai Batu Kawah adalah antara lokasi tumpuan para pemancing di Kuching. Tidak kurang juga bila banjir melanda, kawasan itu antara kawasan yang paling terjejas. Sungguh pun Sungai Batu Kawah ialah kawasan terpencil dengan kedudukannya di pinggir bandar. Ia kini memiliki ikon yang mencuri tumpuan mata. Syadikin Bahrain ada laporannya. Kawasan itu yang dulunya diliputi hutan tebal kini membangun secara intensif dan menjadi salah satu pusat komersil terkemuka, malah memiliki kompleks bowling bertaraf dunia. Terletak kira-kira 10 km dari Bandaraya Kuching, pekan lama itu telah mengalami transformasi pesat sejak 5 tahun lalu, antaranya ialah pengindahan sungai. Bagi penduduk di kawasan itu, pembinaan Taman Tebingan Sungai Batu Kawah dengan dua menara bersambung itu berpotensi meletakkan Batu Kawah menjadi tarikan pelancongan dalam negeri khasnya dan negara amnya. Ini projek memang bagus. Sebab itu malam orang boleh datang sini jogging. They will attract a lot of visitors from all over the places from Tarawa, even though Kuching, foreigner tourists, they will come and visit Batu Kawah. Kemudahan riadah unik satu-satunya di Sarawak ini merupakan idea berani arkiteknya Catherine Lau Lee Sieng yang mahu ikon gerbang itu terpahat indah dalam memori setiap pengunjung yang memandangnya. We want people to know that there is a park below it. So we want something high and something unique so that people who travels on the road will capture it and know that there's something happening down there. Projek 5 fasa yang menelan kos 20 juta ringgit itu dilancarkan pada 26 Jun 2019 oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng.
ia antara usaha kerajaan negeri dalam membangunkan sosioekonomi penduduk sekitar dan sektor pelancongan Sarawak. Laluan pejalan kaki dihiasi dengan menara dipanggil Jendela Langit itu turut dilengkapi platform sepanjang 32 meter bagi membolehkan pengunjung menikmati pemandangan dari aras tinggi. Namun, ia hanya satu dari 5 komponen yang sedang dibangunkan secara berfasa. Jika dilihat pada pelan pembangunan taman tebingan sungai Batu Kawah ini, ia mempunyai potensi besar untuk menjadi magnet penarik pengunjung ke Sarawak ini. Namun untuk menjadikan struktur yang megah ini menjadi realiti, ia bukanlah satu tugas yang mudah. Bagi pengurus projeknya, Lo Jin Siong, berpandangan perubahan iklim dan kesan penularan COVID-19, impian mencipta Jendela Langit ini amat terjejas. Macam sini Pai itu semua ada yang dari Semenanjung. Dia orang sana ada tempat yang memang memang kritikal lah. So dia orang tutup. So tak ada production lah. Material tak ada. Meskipun dihambat pelbagai kekangan lain, namun pintu gerbang segi 4 ini akhirnya berjaya mencapai 90% siap. Seni media struktur yang disifatkan antara paling suka dibina ini, walaupun menuntut banyak pengumadan, ia pasti merubah panorama di kawasan ini. Syarikin Bahrain, RTM. Penyediaan kemudahan asas terutama bekalan elektrik dan bekalan air terawat dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Marudi terus diperhebat bagi memastikan semua penduduk di Dun tersebut dapat menikmati kemudahan berkenaan menjelang tahun 2025 dan 2030. Demikian keyakinan disuarakan oleh Menteri Muda Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil ketika meninjau beberapa projek rakyat di sekitar Pekan Marudi. Jelasnya pada tahun 2025 seluruh kawasan dalam Dun Marudi akan menikmati bekalan elektrik yang disalurkan dari grid utama kecuali kawasan Benawak. Tambahnya lagi, kawasan Benawak menggunakan skim pembekalan elektrik luar bandar Sarawak SARES yang telah siap dan penduduk mula menikmati kemudahan itu sejak 3 bulan yang lepas. Saya yakin by 2025 kita akan dapat cover seluruh kawasan N76 dari grid. From the grid, main grid, kecuali Benawak. Benawak kita gunakan SARES yang telah siap lah. Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebanyak 60 juta ringgit untuk projek SARES bagi Dun Marudi. Sementara itu, bagi projek air terawat, Datuk Dr. Penguang yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Marudi juga memberitahu seluruh penduduk di Dun Marudi akan menikmati bekalan air terawat menjelang tahun 2030. Jelas beliau lagi, perancangan rapi sedang dibuat bagi melaksanakan projek air terawat mengikut zon untuk memudah dan melancarkan pembinaan projek. Setakat ini, satu projek air terawat telah diluluskan iaitu pembinaan satu paip besar dari Beluru hingga ke Long Lama. Setakat ini kita telah meluluskan satu projek yang menyediakan satu paip besar dari menyambung supply air daripada Beluru sampai ke Long Lama. Dan saya juga yakin by 2030, I think all kawasan Dun yang kita dapat sediakan air terawat. Inisiatif Kerajaan Negeri yang meluluskan dana sebanyak 70 juta ringgit di bawah projek bekalan air luar bandar ini bakal memberi kemudahan air bersih terawat bagi penduduk di Dun Marudi. Saudara, akhir sekali kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 15 Ogos. Baik, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan Kai.